put a smile on your face every day. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me, the number one for me, the number one for me, oh, oh, number one for me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Puan Amalina Alliance Juli Zawana binti Abdul Razak selaku Pengetua SMK Bandar Tasik Selatan, barisan pentadbir, barisan guru, para ibu bapa dan pelajar yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa di pagi Ahad ini untuk bersama-sama mendengar taklimat tentang pengoperasian sekolah 3.0. Untuk makluman tuan-puan semua, tujuan taklimat ini diadakan adalah untuk memberikan penerangan tentang perjalanan sekolah yang akan kembali beroperasi dalam beberapa hari sahaja lagi. Bagi memberkati taklimat kita pada pagi ini, saya ingin menjemput Encik Asri bin Cik Mat untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Ya Allah, Kau permudahkanlah urusan kami pada pagi ini dalam taklimat pengoperasian sekolah bagi ibu bapa penjaga tingkatan 1 sehingga 4 peringkat SMK Bandar Tasik Selatan bagi tahun 2021. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud. Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru berkatilah pertemuan kami
Berkatilah jua usaha-usaha kami. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami. Eratkanlah silaturrahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya Karim ya Aziz, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hambamu yang taat dan bersyukur. Jauhkanlah kami ya Allah dari melanggari perintah. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman serta segala kebaikan di dunia maupun juga di akhirat. Allahumma ja'al jama'na hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Asri atas bacaan doa itu tadi. Baiklah, seterusnya tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Pengetua untuk memberikan taklimat tentang pengoperasian sekolah 3.10. Dipersilakan. Alamak, tak boleh link ke? Takkan nak tengok telefon ni kecilnya. Puan Pengetua punya suara tak dengar. Suara tak dengar. Sorry. Bismillah. Terima kasih pengacara majlis yang dihormati para ibu bapa, datuk, datin, tuan-tuan dan puan-puan yang berusaha barisan penolong kanan, barisan guru kanan mata pelajaran dan guru-guru serta pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul pada pagi ini untuk taklimat pengoperasian sekolah. Untuk makluman ibu bapa, taklimat ini kita kategorikan kepada 3 bahagian, iaitu taklimat daripada KPM, taklimat pengoperasian sekolah SMK Bandar Tasik Selatan dan taklimat pengurusan asrama. Untuk tidak melengahkan masa, kita teruskan dengan taklimat KPM. Next. Baik, untuk makluman ibu bapa, sebagaimana yang kita maklum bahawa kita sekarang berada di fasa 4 pelan pemulihan negara. Baik, untuk fasa 4 semua institusi pendidikan dibuka sepenuhnya takluk kepada penilaian risiko semasa. Jadi bermulanya esok kita akan
Pemulanya esok 1 bulan November kita akan masuk untuk pelajar-pelajar tingkatan 3 dan 4. Manakala pelajar-pelajar tingkatan 1 dan 2 akan bermula pada 8 November secara penggiliran. Next. Baik, pembukaan sekolah secara berpingkat mengikut fasa PPN mulai 3 Oktober 2021 di mana pada ketika itu kita masih berada di fasa 3. Hanya pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan awam, pelajar-pelajar SPM sahaja yang dibenarkan datang bergilir ke sekolah. Next. Baik, kehadiran murid yang dibenarkan ke sekolah adalah cuma 50%. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Kapasiti kelas dibahagikan dihadkan kepada 50%. Baik, contohnya sekiranya kelas itu kita mempunyai 36 orang pelajar, kelas akan dibahagikan 2, itu 18 pelajar dan 18 pelajar. Slide next. Iaitu 18 berada di kumpulan A dan 18 lagi akan berada di kumpulan B. Baik, minggu pertama pelajar-pelajar kumpulan A akan ada PDP secara bersemuka, manakala kumpulan B PDPR di rumah. Minggu kedua kita tukar kumpulan B akan PDP bersemuka, manakala PDPR adalah kumpulan A dan begitulah seterusnya. Next. Baik, untuk kehadiran murid ke sekolah tanpa pergiliran hanya dibenarkan kepada MBK, DSMK, PK, SMK, V, SK, PK dan PPKI. Itu pelajar-pelajar PKI kita bermula 3 Oktober dibenarkan ke sekolah tanpa penggiliran. Murid tingkatan 6 semester 2 dan IBD tahun 2, murid di sekolah asrama sepenuhnya, asrama penuh, murid kelas peperiksaan antarabangsa, murid prasekolah, tadika swasta, pusat perkembangan minda dan sekolah kurang murid yang dibenarkan tanpa penggiliran. Namun begitu semalam kita telah menerima satu kenyataan media bahawa sekolah yang mempunyai murid tingkatan 5 yang vaksinasi murid melebihi 90% akan bersemuka sepenuhnya tanpa giliran mulai 8 hari bulan 11 21. Okay. Next. Lanjutan sesi persekolahan tahun 2021. Sesi persekolahan tahun 2021 akan berakhir pada Mac 2022 dan sesi persekolahan 2022 akan bermula 1 April. Namun begitu pelajar-pelajar diberi cuti akhir tahun bermula 11 Disember hingga 31 Disember. Next. Baik, status vaksinasi sehingga 11 September 2021 untuk keseluruhan negara. Guru dos 1 97.48%, dos 2 88.56%, AKP dos 1 96.96%, dos 2 83.38%, manakala PPS itu pegawai keselamatan dan juga pembersihan, dos 1 90.59%, dos 2 74.90%. Alhamdulillah SMK BTS gurunya telah capai 100%, AKP 100% dan PPS juga 100% telah divaksin. Yang paling terakhir seorang guru yang mengandung telah divaksin dos kedua 24 bulan 10 baru-baru ini. Baik, sekarang kita tengok susun atur kelas dengan penggiliran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat bahawa setiap pelajar akan diselang-seli mengikut grup A dan grup B. Meja kos, kalau katakan meja yang ada pelajar itu adalah grup A, manakala meja kosong itu adalah grup B. Apa yang kita dapat dilihat di sini adalah pelajar tidak dikelilingi dengan pelajar-pelajar lain, hanya dikelilingi oleh meja-meja yang kosong untuk kita jaga penjarakan sosial pelajar. Next. Baik, untuk pengurusan prasarana,
kita telah memastikan pengudaraan yang baik dalam kelas dan penggunaan kipas digalakkan akan dan dibenarkan sepanjang pelajar berada dalam kelas. Untuk pemakaian pelitup muka, pelajar wajib memakai pelitup muka di dalam kawasan sekolah. Pemakaian pelitup muka berganda digalakkan terutamanya bagi pelajar-pelajar yang dalam tempoh vaksinasi. Baik, waktu rehat pelajar, semua murid makan di dalam kelas semasa waktu rehat dengan seliaan guru. Untuk kelas yang menggunakan penyaman udara, murid akan makan di ruang terbuka dengan seliaan guru. Ini tidak terlibat dengan pelajar-pelajar SMK BTS. Baik, untuk aktiviti sukan dan co-curriculum di sekolah, kelas PGPK dibenarkan murid hendaklah berpakaian sukan dari rumah. Aktiviti co-curriculum masih tidak dibenarkan. Baik, bagi murid bergejala, untuk makluman ibu bapa, murid tidak dibenarkan hadir ke sekolah sekiranya bergejala dari rumah, sama ada demam, sesama, batuk dan sebagainya. Sekiranya murid didapati bergejala ketika di sekolah, ujian saringan COVID-19 akan dilaksanakan oleh guru. Kami telah menerima 80 test kit untuk COVID-19 ini daripada JPWP KL untuk digunakan pada pelajar-pelajar yang bergejala di sekolah. Baik, pengurusan asrama sepenuhnya, ujian kendiri COVID-19 murid dilaksanakan 3 kali, iaitu semasa pendaftaran masuk, hari ke-6 dan hari ke-14. Pengudaraan dan pencahayaan optimum di setiap bilik, itu kami dah pastikan bahawa ada pengudaraan dan pencahayaan yang baik di setiap dorm. Pakaian seragam sekolah, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya pakaian seragam yang ada tidak lagi sesuai dipakai. Digalakkan untuk murid-murid memakai, sekiranya baju dah ketat, kita galakkanlah untuk memakai t-shirt sekolah, t-shirt sukan PJK ataupun t-shirt kelab dan persatuan. Baik, untuk ketidakhadiran murid, sekiranya ibu bapa atau penjaga memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah, kemungkinan ada ibu bapa bimbang atas kesihatan anak-anak, ketidakhadiran tersebut tidak akan dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Namun begitu, ibu bapa perlu memaklumkan ketidakhadiran murid kepada pihak sekolah untuk tujuan rekod. Ibu bapa perlu menulis surat kepada guru kelas, kepada sekolah. Baik, pengurusan sekolah yang mempunyai kes positif COVID-19, sekiranya ada pelajar-pelajar dijangkiti COVID-19, maka sekolah akan memaklumkan kepada PKD dan melaporkan dalam sistem aplikasi data COVID-19. PKD membuat penilaian risiko bagi menentukan tindakan seterusnya. Segala tindakan sekolah adalah bergantung kepada yang telah diarahkan oleh PKD. Next. Baik, untuk sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum bahawa kita wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah berada di fasa 4, maka persekolahan tingkatan 3 dan 4 akan bermula secara bergilir melalui 1 November. Manakala tingkatan 1 dan 2 mulai 8 November secara bergilir. Baik, kemudian kita pergi kepada pengurusan sekolah SMK Bandar Tasik Selatan. Baik, yang dipaparkan adalah enrolment murid-murid SMK BTS. Setakat ini kita ada 1,464 orang murid. Data yang telah dikemas kini pada 22 Oktober 2021. Next. Manakala kita ada 2 orang murid bukan warga negara, iaitu seorang berada di tingkatan 1 dan seorang lagi berada di tingkatan 4. Kemudian data vaksinasi murid, peratus murid menerima vaksin untuk sekolah, dos 1 sudah capai 96%, manakala dos 2 baru mencapai 89% kerana masih ada lagi pelajar-pelajar yang menunggu giliran untuk dos kedua.
Baik, ini carta bar yang menunjukkan vaksinasi murid-murid tingkatan 1, 2, 3 sehingga tingkatan 5. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, guru dan staf dah capai 100%. Baik, di sini kami tunjukkanlah bagaimana jadual penggiliran murid-murid. Baik, murid tingkatan 4, tingkatan 3, 4 dan 5 untuk minggu pertama bagi murid tingkatan 3 dan 4 kita bermula dengan kumpulan A pada esok hari 1 November. Manakala untuk pelajar-pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 pada 8 November kita akan bermula dengan kumpulan B supaya kita dapat selaraskan dengan semua tingkatan. Jadi pada minggu itu semua tingkatan akan pelajar-pelajar kumpulan B akan hadir ke sekolah. Okey. Baik, warga murid digalakkan memakai uniform sekolah lengkap. Walau bagaimanapun murid dibenarkan memakai t-shirt sekolah bersama seluar track sekiranya uniform sekolah sudah sempit. Murid dibenarkan memakai pakaian PJPK sekiranya ada mata pelajaran PJPK pada hari tersebut. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, pakai daripada rumah. Murid digalakkan memakai pakaian badan beruniform lengkap atau t-shirt badan beruniform pada hari Rabu. Murid digalakkan memakai kasut sekolah. Murid diwajibkan memakai pelitup muka. Ini bagaimana kita bagikan pelajar-pelajar mengikut kumpulan. Kita ikut senarai nama, bagikan 2. Sekarang dalam kelas ni ada 38, kita bagikan 2. Jadi senarai nama pertama hingga ke 19 adalah kumpulan A. Manakala pelajar yang ke 20 hingga 38 kita tempatkan di kumpulan B. Baik, ini contoh susunan kerusi dan meja di dalam kelas yang sebagaimana yang diarahkan oleh KPM. Baik, ini pelan lokasi untuk blok A di mana ditempatkan kelas tingkatan 1, tingkatan 2 dan 3. Blok B ditempatkan pelajar-pelajar tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4 dan 5. Manakala blok C juga ditempatkan tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 dan blok D kita tempatkan pelajar-pelajar PPKI. Baik, untuk pergerakan murid ke sekolah, baik, semua murid akan diimbas untuk mengetahui suhu badan mereka di pintu pagar utama oleh beberapa orang guru bertugas. Okey, murid yang suhu badan di bawah 37.5% Celsius sahaja akan dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah dan gerak masuk ikut arah anak panah yang bertanda merah. Merah masuk yang telah terus ke kelas masing-masing. Maksudnya ada tanda merah itu terus ke kelas, ikut tanda merah ke kelas masing-masing. Right, next. Pergerakan pulang pula. Semua murid akan bergerak mengikut arah keluar, mengikut masa yang berbeza dan akan dipantau oleh guru yang bertugas. Murid tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah selepas waktu sekolah. Selepas waktu sekolah, murid dikendaki balik ke rumah masing-masing, tidak dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah. Baik, pengurusan murid sakit. Sekiranya ada kes murid yang bergejala, guru perlu mengasingkan mereka dan ditempatkan di bilik isolasi. Murid ini akan menjalankan ujian kendiri COVID-19 sekiranya perlu. Guru bertugas akan menghubungi ibu bapa dengan kadar segera untuk dibawa pulang. Guru yang bertugas di bilik isolasi perlu berada bersama murid yang sakit sepanjang masa untuk memantau murid yang sakit sehinggalah ibu bapa menjemput mereka pulang. Kemudian bagaimana dengan pengurusan makan murid? Murid-murid yang hendak membeli makanan di kantin akan membuat pre-order melalui guru waktu pertama.
Murid akan makan makanan sewaktu rehat di dalam kelas dan akan dipantau oleh guru bertugas. Makanan akan dihantar terus ke kelas. Baik, itu untuk pengurusan sekolah. Seterusnya kita pergi kepada pengurusan asrama. Baik, pendaftaran bagi murid asrama untuk tingkatan 1 hingga 5 ialah pada 7 November 2021, iaitu pada hari Ahad bermula pukul 12 tengah hari. Dimulakan dengan murid tingkatan 5, kita akan bahagikan masa kepada pelajar mengikut kumpulan 5 orang. Cara pelaksanaan secara pandu lalu. Baik, untuk makluman ibu bapa, kita tangguhkan kemasukan asrama kerana adanya kerja-kerja penyelenggaraan pemkumbahan sehingga selesai. Baik, kita akan jalankan ujian COVID-19 semasa pelajar-pelajar ingin memasuki asrama. Ujian kendiri COVID-19 perlu dilaksanakan pada semua murid semasa pendaftaran masuk ke asrama seperti tata cara yang dijelaskan dalam garis panduan ini. Baik, murid yang sihat saja dibenarkan kembali ke sekolah. Andainya murid itu sudah sesema, batuk ataupun demam di rumah, ibu bapa tidak perlu menghantar anak-anak ke asrama. Cuma perlu memaklumkan kepada guru kelas kehadiran anak tersebut. Baik, syarat mereka dan ahli keluarga yang tinggal serumah tidak ada dalam tempoh menjalani kuarantin. Contohnya kalau ada adik ataupun abang ataupun ibu bapa yang dalam tempoh kuarantin juga, anak-anak tidak dibenarkan ke asrama. Kalau tidak ke asrama, anak-anak boleh berulang ibu bapa untuk ke sekolah. Bukan kontak rapat kes positif COVID-19. Namun begitu kalau ada kontak rapat dan sebagainya memang tidak dibenarkan ke sekolah lah. Maaf, tidak dibenarkan ke sekolah. Okey, kemudian kita akan jalankan ujian kendiri COVID-19 untuk pelajar. Pelajar akan diberi test kit sebaik saja memasuki pintu pagar sekolah. Next. Ibu bapa hendaklah memastikan murid pelajar mengemukakan borang perisytiharan kesihatan semasa pendaftaran masuk asrama seperti di lampiran 2. Borang ini telah diedarkan kepada ibu bapa. Aktiviti keluar, outing dan pulang bermalam tidak dibenarkan sehingga dimaklumkan oleh KPM dari masa ke semasa. Dan ibu bapa penjaga tidak dibenarkan untuk melawat anak jagaan di asrama sehingga dimaklumkan oleh KPM dari masa ke semasa. Baik, aktiviti riadah murid asrama. Aktiviti dibenarkan dengan mematuhi penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 hingga 3 meter. Contohnya jogging, senaman, berbasikal di kawasan asrama dijalankan di kawasan terbuka. Pelajar asrama SMK-BTS dibenarkan kembali ke asrama secara berperingkat dengan dihantar oleh ibu bapa. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, murid akan dibahagikan kepada 5 orang setiap kumpulan. Setiap kumpulan diberi masa 1 jam untuk melaksanakan ujian kendiri COVID-19 yang sebenarnya 15 minit. Pelajar akan beri test kit dan akan diberi masa masuk dan masa selepas 15 minit untuk melihat keputusan test itu. Menyelesaikan sekiranya untuk melaksanakan ujian kendiri COVID-19 dan menyelesaikan penghantaran barangan murid ke asrama. Senarai nama murid mengikut masa yang telah ditetapkan akan diedarkan di dalam telegram asrama. Mohon ibu bapa supaya mematuhi masa tersebut untuk mengelakkan sebarang kesesakan lalu lintas. Dan untuk mengelakkan juga kita daripada berkumpul ramai. Baik, tata cara pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 bagi pelajar asrama yang kembali dengan menaiki kenderaan ibu bapa penjaga.
Yang pertama, jawatan kuasa pelaksana akan arahkan ibu bapa penjaga ke kawasan meletak kereta di parkir sekolah. Murid sahaja dibenarkan ke tempat ujian kendiri COVID-19 iaitu di tempat parkir motosikal. Kemudian jawatan kuasa pelaksana akan merekodkan keputusan. Keputusan murid akan dimaklumkan untuk tindakan selanjutnya. Baik, keputusan ujian kendiri COVID-19 sekiranya negatif, keputusan tersebut negatif, ibu bapa penjaga drop off di asrama. Baik, sekiranya keputusan itu invalid, kita akan ulang semula ujian. Namun begitu, sekiranya pelajar didapati positif COVID-19, guru akan maklumkan kepada ibu bapa penjaga dan PKD. Baik, tindakan untuk ibu bapa jika sekiranya anak positif COVID-19, hantar anak-anak jagaan ke fasiliti kesihatan untuk tindakan selanjutnya dan hantar semula ke asrama selepas tamat tempoh kuarantin. Bagi membawa murid asrama keluar bagi tujuan vaksinasi, ibu bapa dibenarkan membawa anak untuk vaksinasi. Murid akan dipantau di rumah selama 2 hari. Maksudnya selepas hari vaksinasi, mohon ibu bapa bawa murid-murid ke rumah untuk dipantau selama 2 hari. Sekiranya sihat, murid dibenarkan pulang ke asrama selepas menjalani ujian COVID-19. Maksudnya dalam tempoh 2 hari tersebut, pelajar sihat, jadi ibu bapa boleh menghantar semula tetapi mesti melakukan ujian COVID-19 kendiri kepada anak-anak atas tanggungan ibu bapa sendiri. Sekiranya didapati tidak sihat selepas vaksinasi tersebut, maka pelajar dikehendaki berada di rumah dan ibu bapa boleh menghantar sebaik sahaja pelajar tersebut sihat. Begitu juga perlu membuat ujian COVID-19 sebelum dihantar ke asrama. Next. Tamat tempoh kuarantin dibenarkan kembali ke asrama dan mengikuti PDP seperti biasa, tidak perlu diasingkan di bilik isolasi. Baik, itu sahaja sedikit taklimat daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua. Jadi sekarang kita buka sesi soal jawab. Mana-mana ibu bapa yang ada keraguan boleh bertanyakan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tahu tadi ada disebutkan sesi masuk ke asrama ditangguh. Bila tu ditangguh sampai bila? Ditangguhkan sehingga 7 hari bulan, Tuan. Oh, tangguh maknanya 7 hari bulan ni masuklah. InsyaAllah. InsyaAllah. Maknanya Bergantung kepada kerja-kerja penyelenggaraan PAM kumbahan asrama. Maknanya 7 hari bulan tu masih 50-50 lagi lah. Kemungkinan besarlah, tapi sekiranya terpaksa ditangguhkan lagi, kami akan maklumkan lebih awal lah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanyalah, untuk pelajar asrama, parent tak boleh datang jumpa bila dia dah masuk asrama. Sekiranya ada barang ataupun keperluan untuk anak-anak, boleh ke parent hantar melalui guard saja? Bolehlah Puan diletakkan di guard, pesan pada guard untuk pelajar mana nanti kita edarkan kepada pelajar tersebut lah. Kiranya kita barangan tulis, seperti apa tu Puan? Okey, contohnya kalau macam macam shampoo badan ke ataupun mask ke kan? InsyaAllah boleh. Boleh Kalau macam tu, kalau tu
kita sebagai parent akan tulis nama dengan kelas anak lah. Macam tu. Ya betul. Ya betul. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, bagi sistem penggiliran, bagaimana dengan pelajar yang akan PDPR di rumah? Jadual akan sama dengan pelajar yang bersemuka ke? Ya betul, jadual sama. Untuk pelajar yang berada di rumah, guru-guru akan meninggalkan kerja. Contohnya katalah untuk kumpulan A, minggu ni bersemuka kan. Minggu depan kumpulan A akan akan PDPR. Maka guru-guru akan meninggalkan kerja untuk dibuat pada minggu hadapan. Jadi pelajar-pelajar boleh menggunakan masa sendiri sebenarnya nak ikut jadual. Boleh. Nak gunakan masa sendiri pun boleh. Maknanya PDPR tu lebih kepada untuk selesaikan kerja sekolah apa semua lah ya Cikgu? Ya, tapi guru-guru akan memberi kerja mengikut masa lah. Sekiranya sepatutnya ada 5 waktu matematik untuk minggu depan, guru-guru akan cukupkan untuk 5 waktu tersebut. Segala latihan. Okey, terima kasih Cikgu. Puan, ada soalan di chat ni saya bacakan ya. Ya. Adakah anak kalau ada anak lebih daripada seorang untuk masuk asrama, boleh ke hantar dalam masa yang sama? Ramaikah? Kalau tak ramai saya rasa tidak menjadi masalah kot. Soalan kedua, adakah anak dibenarkan membawa laptop atau handphone sekiranya ada keperluan untuk online bagi anak yang tinggal di asrama? Sebab sebenarnya kita dah bersemuka, pelajar-pelajar dibenarkanlah membawa laptop tapi tidak dibenarkan membawa handphone lah. Namun begitu laptop yang dibawa adalah di bawah tanggungjawab pelajar sendiri. Sekiranya ada sebarang kehilangan, pihak sekolah tidak dipertanggungjawabkan lah. Cikgu, kalau pelajar asrama dia ada penggiliran juga ke macam mana bila sesi bersemuka tu? Ya ada, sama penggiliran juga. Namun begitu, sebagaimana yang saya maklum tadi, kalau pelajar tingkatan 5 bermula 8 November sudah tidak ada penggiliran, maka bersemuka sepenuhnya. Kalau pelajar-pelajar tingkatan 5, pelajar tingkatan 1 hingga 4 masih bergilir. Maksudnya pelajar-pelajar yang bergilir, katakanlah pelajar grup A yang di asrama akan ke sekolah. Manakala pelajar grup B, kita dah ada tempat untuk ditempatkan pelajar-pelajar ini untuk belajar. Maksudnya pelajar tidak akan berada di dom lah. Cikgu nak tanya. Ya. Untuk pre-order makanan tu macam mana proses cikgu? Adakah makanan bagi jadual dulu ke baru ambil ke ataupun sekat kelas baru nak ambil? Minta maaf nak tanya. Terima kasih. Maaf saya tak jelas tadi macam mana makanan order pelajar akan order dengan guru mata pelajaran masa pertama. Maksudnya dekat kelas lah bukan dekat kelas. Pelajar tidak ke kantin. Kemudian makanan akan dihantar ke kelas. Biasanya macam setahu saya kelas nanti guna komputer guna je. Itu bersemuka. Bersemuka tak ada. Ni kalau yang untuk yang bersemuka lah maksud saya. Kena ambil dekat kelas ya. Okay, terima kasih. Sama. Puan, ada lagi soalan di chat. Yang pertama, ada penjaga tanya, saya akan bercuti pada 19 saya bulan 11. So nak mohon untuk bawa keluar anak untuk bercuti, boleh ke? Pelajar yang ini arahan KPM, pelajar yang telah dimasukkan ke asrama tidak dibenarkan keluar sehingga arahan KPM membenarkan.
Okay, soalan. Ini pelajar asrama kan? Tekan lah. Assalamualaikum Cikgu. Ya, Waalaikumsalam. Cikgu nak tanyalah kalau makanan daripada luar tu macam mana Makanan daripada luar? Maksudnya pelajar-pelajar beli makanan di luar? Ataupun pelajar boleh bawa makanan sendiri kan, cikgu? Pelajar luar boleh membawa bekal makanan sendiri. Dibenarkan untuk membawa bekalan sendiri daripada rumah. Okey, terima kasih cikgu. Salam cikgu. Anak saya dia second dose 10 hari bulan. Perlukah saya daftar asrama dulu ataupun saya datang lepas dia ambil second dose? Kalau 10 hari bulan masuk Hari asrama Rabu. 8-9, dia dia dapat kumpulan ke? Dia dapat grup A ke grup B? Rasanya Tingkatan belum berapa lagi. tu, Encik? Tingkatan 1 dan 3. Tingkatan 1 dan 3. Dua-dua 10 hari bulan. Kalau 10 maksudnya dia patutnya 8 hari bulan, 8 dan 9 hari bulan sepatutnya bersekolah kan? Ya saya. Sepatutnya berada di asrama lah. Mana 10 hari bulan? 10 Saya hari datang bulan ambil. mula ambil pelajar tersebut, kedua-dua pelajar. Lepas injection, mereka akan berada di rumah selama 2 hari untuk dipantau oleh ibu bapa. Sekiranya sihat, selepas 2 hari boleh hantar balik ke asrama. Dengan membuat test COVID-19 dululah, Encik. Tapi sekiranya tidak sihat, maka pelajar-pelajar hendaklah berada di rumah sehingga sihat. Katalah contohnya demam kan lepas injection. Jadi kena berada di rumah sehingga sihat. Dan sebelum masuk asrama juga kena buat inilah COVID-19 test. Faham. Puan, soalan dari Puan Sharifah Amira ni, jika ada anak ada temu janji doktor, bagaimana cara mohon untuk bawa keluar dari asrama? Caranya, Puan Hasrina ada makluman ke cara sekiranya pelajar-pelajar ke klinik? Saya rasa caranya lebih kurang sama dengan vaksinasi lah kan? Puan Hasrina ada tak? Sebab Puan Hasrina yang dapat taklimat sepenuhnya mengenai asrama. Untuk rawatan doktor, appointment doktor ya Puan? Yang bertanya tadi? Puan Sharifah Amira. Puan Sharifah Amira. Caranya samalah. Kalau appointment doktor boleh bawa keluar anak, tapi bila dah bawa keluar seperti vaksinasi jugalah. Kita minta ibu bapa pantau sehari 2. Sekiranya anak sihat boleh hantar balik ke sekolah, ke asrama. Assalamualaikum cikgu. Ya, Waalaikumsalam. Okey, saya nak bertanya, sekiranya pelajar-pelajar SMK BTS termasuk anak saya perlu untuk membeli barang keperluan, contohnya seperti buku-buku latihan atau yang berkaitan daripada koperasi, dan disebabkan mereka ada sistem penggiliran, so bagaimana untuk mengelakkan mereka daripada pertembungan ataupun mengelakkan daripada terlalu ramai berkumpul dalam satu-satu masa dekat koperasi, ataupun macam mana mereka boleh ada satu sistem yang membolehkan mereka order ataupun pesan buku tersebut daripada pihak koperasi ke macam mana? PK lain boleh bantu saya. Maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya masuk ke sekolah ni baru, saya masuk dah PKP. Bagaimana perjalanan koperasi sebelum ni untuk masa rehat ya? PK boleh bantu saya? Puan, saya Cikgu Hafidah. Saya cikgu sesi petang. Jadi saya ada pengalaman handle pelajar yang beli barang di koperasi ni. Sebelum ni setiap kelas dia ada pas guru. Jadi masa rehat 2 orang pelajar akan ambil order daripada kawan-kawan. Dan pelajar yang ada pas sahaja yang akan turun membelikan untuk kawan-kawan dia.
Jadi seorang kirim lah, kirim. Ya. Pelajar lain akan kirim pada pelajar yang pegang PAS ni. Okey. Okey, ada lagi? Ada lagi Puan. Ada penjaga bernama Puan Hanan Ashikin bertanya, saya mungkin tak hantar anak lagi. Saya akan kemukakan surat pada guru kelas bila saya boleh datang ambil barang peribadi anak yang tertinggal di asrama. Setakat ini arahan KPM tidak membenarkan ibu bapa untuk memasuki asrama. Kami tertakluk kepada arahan Kementerian Pendidikan memang tidak membenarkan ibu bapa untuk memasuki asrama walaupun untuk mengambil barang-barang keperluan. Okey, soalan seterusnya. Anak saya baru ambil second dose pada 27 hari bulan 10. Jika hadir ke sekolah esok baru 5 hari. Boleh ke murid hadir walaupun belum cukup 14 hari selepas vaksin? Boleh. Kiranya tidak ada sihat. Kalau pelajar tersebut sihat, tidak ada sebarang gejala, boleh hadir ke sekolah. Okey, soalan seterusnya Puan. Adakah cikgu yang mengajar murid PDP akan on GM masa mengajar, jadi anak-anak yang PDPR just join kelas melalui GM ikut jadual yang sama? Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, pelajar-pelajar yang PDPR akan diberi latihan untuk dibuat. Okey, ada soalan seterusnya Puan. Untuk pelajar yang bukan duduk asrama, adakah perlu ujian kendiri di sekolah? Adakah ibu bapa kena tunggu anak ambil keputusan kendiri pada hari mula sekolah? Untuk pelajar-pelajar luar tidak perlu ujian kendiri kecuali pelajar-pelajar tersebut bergejala di sekolah, kami akan buat ujian tersebut. Cuma kita akan mengambil suhu di pintu pagar masuk sekolah. Sekiranya suhu pelajar melebihi 37.5, maka pelajar-pelajar akan dibawa pulang oleh ibu bapa. Okay, ada lagi? Ada satu lagi Puan. Kalau anak belum vaksin, walau satu vaksin, adakah dibenarkan ke sekolah dan masuk asrama nanti? Ya, pelajar yang satu vaksin masih dibenarkan untuk memasuki asrama. Dan apabila pelajar ini ingin mengambil vaksinasi yang kedua, ibu bapa boleh mengambil anak-anak balik untuk vaksinasi. Sebagaimana yang saya maklumkan tadilah, lepas vaksin ibu bapa kena tengok, kena pantau anak selama 2 hari. Sekiranya anak sihat, buat test COVID-19 secara kendiri. Sekiranya negatif, boleh dihantar ke asrama. Tapi sekiranya selepas vaksinasi pelajar tersebut demam, sesama dan sebagainya, hendaklah berada di rumah sehingga pelajar-pelajar sihat. Soalan seterusnya. Okey, ada lagi satu. Anak saya dia post COVID. Orang kata kalau dia post COVID ni dalam masa 3 bulan, kalau dia buat test masih menunjukkan positif. Perlu ke dia nak buat test juga? Dia kena post COVID ni bila? 19 hari bulan 10. 19 hari bulan 10. Ni belum sebulan. 19 hari bulan 10 lah, sudah 20 hari lah kan? Tak apalah, nanti kita masih buat test, nanti maklumkanlah pada guru pada guru yang bertugas. Okey. Cik maklumkan. Assalamualaikum Puan, nak tanya sikit pasal PDPR. PDPR tugasan yang diberi adakah tugasan saja ataupun secara online, pembelajaran secara online? Terima kasih. Pelajar-pelajar akan diberi tugasan mengikut masa yang telah ditetapkan lah. Mana tak ada pembelajaran secara online, tiada lah Ya ada. Kecuali kalau ada guru-guru untuk membuat kelas tambahan. Tapi untuk tingkatan 5 kita akan bermula dengan kelas tambahan. Pelajar-pelajar tingkatan 5 memang ada kelas online lah selepas waktu persekolahan. Soalan dari Encik Azlan Puan. Untuk pelajar asrama yang tidak mempunyai laptop, boleh tak bawa tablet? Tablet
dibenarkan, segala gadget dibenarkanlah kecuali handphone. Soalan seterusnya, aktiviti KOKO dan PJK ada ke? Aktiviti KOKO tidak dibenarkan. Aktiviti PK masih ada. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, pelajar-pelajar boleh memakai baju PJ daripada rumah. Tapi kalau untuk pelajar-pelajar asrama, mereka masih boleh beriadah waktu petang dengan menjaga jarak lah. Ada lagi tak? Soalan dari Encik Hairul, tak ada vaksin langsung, adakah dibenarkan ke sekolah dan masuk asrama? Kita tertakluk kepada arahan Kementerian Pendidikan Malaysia. Setakat ini KPM masih membenarkan pelajar-pelajar yang tidak divaksin ke sekolah. Sebab tu sebagaimana yang saya maklumkan tadi, kalau sekiranya pelajar tersebut dalam tempoh vaksinasi ataupun masih belum divaksin, mohonlah pelajar-pelajar memakai pelitup muka berganda. Digalakkan untuk pelajar-pelajar memakai pelitup muka berganda. Okey, itu sahaja soalan di chat, Puan. Okey. Ada lagi soalan dari penjaga? Okey, sekiranya tiada lagi soalan, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua penjaga yang telah bersama-sama dalam taklimat pada pagi ini. Sekian, terima kasih.